Relax, orang tumbuk. Relax. Sama. Tapi kau tengah berlepak, kau tengah tidur ke, kau tumbuk. Asal apa jadi? Senak apa semua kan? Sama macam ni. Kau senakkan dia setiap hari yo. Kau berlagak macam kau tahu semua, padahal kau cikgu, kau selalu sini sana. Tak berlagak, tak perlu kemana, cukup share dalam mix saya. Okay, Assalamualaikum semua. Salam Jumaat. Okay, pada kelas kita, walaupun kelas kita ni kelas Maya kan? Reality Oh, Maya reality Reality. Oh, tak apa, ni suara daripada live sorry sebab kita tak ada kelas COVID ni, jadi kita ada penguatkuasa yang ni lah, kita tindakan. So, dah lama kita tak ada kelas, tapi kita ada kelas supaya kita menambah ilmu lah. Sebab sebelum ni kita dah lama stop, tapi ramai yang menanti kita punya video-video untuk belajar lah. Okay, tanpa kita yang mengajar kat sini, sebenarnya ada juga yang mengajar, tapi kadang-kadang cara penyampaian tu tak sama, ataupun terlebih apa gitu, terlebih hardcore sangat, mendalam. So bila kita tengok ni yang jenis baru-baru beginner ni tak faham. Macam kita ni, kita berdiri kat sini, kita ajar pasal beginner lah. Kita tak apa naik sangat, kita tak apa nak pandai sangat. Tapi kita try untuk share ilmu, kongsi ilmu. Okay? Kongsi ilmu sedikit pun dah cakap tu, alhamdulillah lah, dah boleh tak share langsung. Okay? Dan share terlebih sangat pun sampai orang tak faham pun tak ada makna dia juga kan. Share tanpa hardcore tapi orang tengok mak benda ni tak faham. So kat itu dia pun dah menjadi kerugian pada kita. So baik kita share yang paling mudah, asas-asas, supaya yang baru-baru nak tahu pasal motor ataupun yang baru nak berkecimpung lah, baru-baru celik mata, baru tengok YouTube ke, ataupun yang barulah berminat dengan pemotoran ni, dia mudah faham dan lebih cenderung untuk lebih belajar. Sebab kalau kita ni terlampau hardcore, kalau kita tengok video-video ada banyak-banyak kat YouTube, terlampau lebih advance punya ilmu, kadang-kadang kita sampai rasa macam ketinggalan jauh, rasa down, tak nak belajar apa semua. So kita berdiri kat sini untuk explain lah benda paling senang untuk korang faham lah. Right? So tajuk hari ni mungkin kita buat yang simple-simple je. Okay, kita nak ceritakan sikit, nak share sikit, sebab kita selalu atas dyno. Maknanya kelebihan kita pada dyno, kalau kita tahu kat sini, kat Malaysia ni kita Mak Motorworks, memang kelebihan dyno pada LC lah berbanding Waisuku dan motor-motor lain. Okay, so kita pun tahu user dekat Malaysia ni LC ni banyak. Okay, daripada 2009, 2007, 2008, maknanya banyak. Dan diorang ni sebenarnya tak tahu LC ni kena dyno. Okay, ataupun motor-motor lain lah, Chris ke, F5 ke, apa-apa sistem carburetor pun kena dyno juga. Sebab nak tahu dia punya baca minyak, dia punya prestasi enjin, and at least kalau tak nak baca minyak pun nak tahu prestasi enjin elok tak elok, ada getar ke graf tu okey ke, ada floating ke, kita tahu. Kalau kita tak naik dyno. Kalau naik dyno ni boleh nampak pada graf, kita ada bukti. Kalau kita try atas jalan raya on road, mungkin kita tak berapa nak pasti ni floating ke, ni apa masalah ke, kita tak tahu. So bila ada dyno ni, dia banyak bantu lah. So kita sharekan sikit pengalaman kita untuk korang faham, dan korang akan nilai sendirilah. Kita tak adalah paksa semua orang pergi dyno kan, tapi nilai sendirilah apa kebaikan dia dan apakah bukti yang yang menyatakan dyno ni bagus kan. Kalau dyno tak bagus, dah mungkin kita jual balik lah dyno tu kan. Berapa nak simpan lama-lama itu, buat semak kan, space pun besar nak makan kat kedai. So sebab benda tu bermanfaat, so kita pakai, dan kita setuju dyno ni bagus dari segi prestasi enjin dan ketahanan enjin lah. Prestasi satu je orang nak laju lah apa dah, dari satu ketahanan ni orang nak tahan lama kan. So benda tu dua-dua dia pada dyno. Kalau tak dyno ni, kita tak ada bukti. Kita nak buktikan something pun kita tak ada, tak boleh nak show kan. Nak show macam mana, kita nak cakap pun, kalau contohnya kita try motor customer ataupun kita try motor kita sendiri, kita nak bagi tahu kat komen pun tak tahu, ataupun komen nak bagi tahu kat customer pun tak tahu, sebab tak ada bukti nak cakap apa. Motor kau tak sedap atas, pada RPM berapa pun tak tahu. Nak tengok takkan dengan nak meremban nak tengok RPM, tak logik lah. Depan lori, masuk lori ke. So atas dyno ni syok. Satu lagi syok, kita dah mengurangkan bahaya dan kita dapat fokus apa benda kita nak tahu.
Contoh nak dengar pasal ni, nak dengar bunyi exhaust dia okey ke, ada terletup ujung ke, ataupun ada stress ke, ada apa ke, minyak turun tak turun, kita boleh duduk tepi, kita boleh tengok. Kalau kat highway, kita tengah laju, boleh duduk tepi je. Tengah rembat tu, nak tengok tabung carburetor tu, nak tengok minyak masuk tak masuk, tak logik. Nak tengok power jet naik, 8,000 naik tengok depan, alamak tembok. So tak logik kat situ. Bila tak dyno ni, itulah kelebihan dia. First kali, kita punya safety terjaga. Keduanya, kita dapat fokus. Apa benda kita nak buat. Sebelum ni kata, power jet saya macam lambat buka lah. Ya, masa bila kau tahu pula kan? Dah lah carburetor kau tertutup, kau bawa pergi kerja, balik kerja, kau cakap power jet kau tak buka. Apa hebatnya? So kita boleh buka situ, atas dyno kita boleh tengok. Kalau atas highway baru kita buka pun nak tengok, agak susah sebab kita nak fokus, nak tengok depan. Tak nampak power jet tu bila nak naik, bila nak set ni. Dan menjimatkan masa lah kalau atas dyno ni. Tu yang bagusnya. So kita sharekan sikit bukti-bukti lah. Kalau kita showkan pada dyno, okay, kita showkan pada dyno, apa yang dyno ni boleh tunjuk, yang kat jalan raya tak boleh tunjuk. Macam kita cakap, motor ni sedap, tapi kita tak ada bukti. Tapi bila tak dyno, kita boleh tahu. Okey, kenapa dia sedap? Kenapa dia macam tu? Kenapa motor dia ringan? Kenapa motor ni berat? Okey, so kita boleh tunjuk sikit. Okey, dia sebenarnya ada dua keadaan. First kali, kalau minyak terlebih, motor berat. Minyak tak cukup pun, motor berat. So, pilihlah yang mana. Perawan atau janda. So, kita tunjukkan sikit graf lah. Okey, bila tak dyno, kita suka tengok pada graf. Okey, graf contohnya kalau minyak dia. Okey, ni graf. Okey, ada warna lain lah, warna lain. Oh lama tak ada lah. Campak bawah tu. Yang kering campak bawah. Okey, kita tengok ni graf. Nampak tak tu? Warna biru. Nampak tak? Nampak, okey. 13 AFR. AFR menentang RPM. Tak nampak lah. Kena hitam juga semua. Boleh kot, tak apa, ini saja. Okey, contohnya lah kita tengok pada graf. Okey. Ni pula graf HP lah. HP menentang RPM. Right. So kita tengok sini. Contohnya. Okey. Biasanya kebiasaannya power jet. Okey, boleh nampak Okey. Kebiasaannya contohnya lah. Kat sini F ada 11 12. Kalau pakai power jet. Kalau pakai power jet. Kalau tak pakai power jet. Okey, tak pakai power jet pun kita boleh tunjuk lah. Okey, ni nak tunjukkan power jet dia berfunction. Sebab kita tadi cerita pasal nak tengok power jet apa semua Okey. Sebab power jet ni lebih berbahaya daripada PE. Okey, PWK lebih bahaya daripada PE. PE ni biasanya minyak dia lebih stabil. Kalau start daripada sini, biasanya akan berbahaya kat sini je. Lebih kurang, naik pun naik sikit je. Tapi kalau PWK kat sini, dia boleh start sampai, dia boleh naik sampai 16 pun boleh. Tu power jetnya bahaya. Tu yang kita tahu. Sebab kita tahu, sebab tak ada graf kalau kita tak naik dyno. Okay, so kita tunjukkan sikit. Contohnya lah, kita bermula start, nak try tengok daripada RPM berapa? RPM 3. Dah lah, ni 4, ni 5, ni 6. Contohnya ni 7. Ni yang titik-titik ni 8 lah. Okay, 8 RPM contohnya lah. Kita punya power jet start buka. Kita start contoh lah, kita dapat, kita naik dyno dapat sini. Dapat sini, dia dah start naik. Nak sampai ke power jet tu dah buka-buka sikit. Sampai sini lah contohnya lah. Contohnya kat sini 14 pun okey lagi lah cakap nak jam tu ke apa ke. Agak lambat juga. Tapi dia ada kebarangkalian untuk dia boleh naik lagi ikut keadaan lah. Okay, contohnya lah kalau kat sini pun still lagi sedap motor. Tapi kita kalau tengok pada graf dyno lah. Kalau tengok pada graf sini, mungkin dia akan jadi macam ni lah, lebih kurang. Lebih kurang macam tu. Kat sini lebih kurang 8,000. Alright. Macam mana kita nak bagi dia graf dari sini? Macam mana? Agak-agak macam mana? Siapa sini tahu? Okey, tak tahu. Sebab kita ada kat sini ada jenis yang tak pernah masuk dyno ataupun jenis yang memang tak pernah lagi tune dekat dyno. So selalu kat sini apa? Army, airport, acam. Betul tak? Bagian tahu? Okey, bagian tahu. Mana di sini lebih kurang 5 orang yang pernah dyno. Yang tak pernah dyno, tak apa, kita cerita dulu, nanti naik masuk ke dyno boleh nampak. Okey. So macam mana nak dapat sini? Bila kita dapat sini, kita kena kecilkan minyak. Okey, sebab nak bagi dia ringan.
Sebab makin bawah minyak, makin berat motor. Okay, boleh faham dia masih lagi, kalau minyak macam ni, dia masih lagi boleh bawa. Kalau kat sini pun masih lagi motor boleh jalan, tapi dia akan jadi sini. Waktu dia naik sini. Okay. Itu kalau kat sini lah. Ini kalau yang C. Okay. Okay, yang ni A. Faham yang ni B. Okay, ni minyak terlebih sangat C. C terlampau rich. Right. Okay, kalau nak dapat B ni, dia lebih kurang, orang cakap normal lah. Normal. Nak cari mana yang dia dapat yang bagus lah. Kalau dapat yang 12 ni, orang cakap tu, dia antara nak pergi ke risk dengan normal lah. Kalau normal kita mungkin dapat 12 lebih, 12.8, 12.9, kita dapat satu minyak. Tapi bila kita kecilkan main jet, contohnya lah main jet sekarang ni, yang A ni, okay, yang A, yang apa kita nak bagi kelas dekat sini. Normal is middle lah. Senang, mid. Okay, mid ni A lah. Okay, first kali kita run, dapat mid. Mana A ni lah, average dia. Kita dapat ni. Ni yang buat hari-harian. Ini kebiasaannya kalau kita tak naik dyno ataupun customer tak naik dyno, for naik dyno mesti kita akan dapat macam ni. Dia punya average lah. Average kita punya minyak dapat. So agak bagus lah maknanya. Ini yang diorang tak tahu. Sebab diorang rasa okey, bawa sedap je. Masih lagi ringan. Ringan tu bahaya. Terlampau lean, terlampau ringan. Dia akan melibatkan ketahanan pada material. Contohnya ring akan haus. Material piston tu lama-lama dia apa gitu, boleh kita boleh makan lah. Kecut. Tu yang menyebabkan makan minyak hitam. Jalan jauh sikit, bila panas je makan minyak hitam lah, apa lain yang ini yang terjadinya. Bila RPM contohnya, RPM dah sampai 10. Kita tak tahu. Gila, bohong sedap ke, minyak jimat lah apalah. Sedangkan kita tak tahu minyak kita tengah lean gila. Okey, bila kita naikkan, contohnya 12 tadi ni, yang A ni kita pakai main jet, contohnya 120. Kita nak kecilkan, kita pakai 110 contohnya. Kita pakai pula pergi ke 110. Apa akan jadi pada graf? Ada warna merah. Sekejap dia tak nampak. Campur-campur. Warna biru nampak tu? Hijau. Hop. Lagi ya. Tulisan invisible. Ni ke? Oh, cantik. Ada. Okey. Contohnya lah, kita pergi ke 110. Kita naikkan sampai sini. Okey, apa akan jadi pada RPM 8? Lebih tinggi. Lagi teruk. Tu dia ada pergi. Dia boleh pergi sampai 16. Agak-agak apa akan jadi? Kalau kita lipat 5 minit, 10 minit. So dia akan boleh jadi macam tu lah. So apakah kegunaan power jet ni? Itu yang syoknya. The counter minyak dia. Okey, kita pakai dia 110. Habis power jet, kita ubah. Daripada standard, kita besarkan dia. So dia boleh jadi tengah ni, dia boleh jadi kat sini, dia boleh jadi turun bawah lagi. Bergantung dengan saiz yang kita buat. Sebenarnya yang tengok ni, kalau bagi tuner boleh lah. Tapi bagi kita yang dyno saja hantar kat tuner pun tak tahu, pun pisang juga. So tuner sepatutnya tahu bab-bab benda ni. Okay, cuma kita ni nak explain pada orang supaya orang faham. Okay, rakyat jelata faham. Okay, rakyat jelata faham pasal kenapa perlu dyno. Inilah bukti dia. Okey, apa akan jadi pada graf pula? Graf HP. Okey, ni minyak. Okey, ni A first kali. Ini terlampau rich. Tetap boleh naik. Okey, tetap juga dapat graf yang macam ni juga. Okey, sebab inilah. Sebab dapat macam ni. Tapi kalau kita dapat graf minyak yang ni, 12 lebih 12 sampai ujung, mungkin dia akan pergi sini. Dan mungkin dia boleh pergi up lagi sikit. Mungkin boleh pergi lagi up sikit. Dan first kali ketahanan enjin lah. Ketahanan piston, ketahanan dalam lah, ketahanan ring. Sebab kita dah reachkan sikit daripada atas ni. Atas ni contohlah 14. Okay, kita dapat mungkin dah 13 ataupun 12 lebih, 12.5 ke. Dah cakap tu, orang bawa tu tahan lah, tahan 6 bulan, setahun, 2 tahun kita tak tahu. Ikut pada dunia cara bawa lah. Berbanding dengan atas ni, cara bawa salah sikit habis. Kalau pula 16 lagi, kita tak tahu. Okey, bawa pun clean je. Dia ni motor tak ada bubuk, relax je bawa. Relax clean abang. Tapi dia tak tahu hujung ni, minyak dia tak cukup.
Dia ingat minyak dia lebih, bang motor berat abang minyak lebih. Sebab minyak lebih dengan minyak tak cukup, sama berat dia. Cuma bila minyak tak cukup ni, bila hujung ni dia akan jadi macam perit. Kita tahu, dia bunyi dia macam memaksa. Berbanding dengan ni, jadi macam orang tekan kau. Dia kata, dah pergi tu tak boleh. Dia pergi tu, dia boleh jadi blow terus. Atas ni, dia ringan. Lepas tu dia bunyi macam knocking. Tapi, kalau kita pakai HM, agak dengar bunyi knocking. Tak dengar. Tak tahu senyap. Itu terima kasih. Lepas tu bang, sabar salah set minyak lah, apalah. Mula salahkan pemain sebab tak dyno. Sedangkan kita sendiri, kita sebagai owner kena suruh pemain dyno, ataupun kalau pemain tu tak boleh dyno, pergi ke mana-mana kedai yang boleh dyno. Sebab kita boleh nampak minyak ni dengan graf. Okey, sesi datang tengok graf, sesi datang tengok torque, tengok HP. Minyak tak tengok. Kan? Boleh jadi tengah-tengah tengok HP, tengah-tengah minyak torque, tengok torque, ke atas dyno pun boleh letup sebab minyaknya tak set. Tujuan utama kita punya aim untuk dyno adalah minyak dulu. Baru tengok HP, baru tengok torque. Ini set macam-macam. Tengok HP, tengok torque, laju lah 34 lah, 40 lah. Minyak tak set. Apa cerita? Okay, so satu lagi graf yang paling penting sebenarnya selain minyak adalah api. Okay, api ya. Selagi kita tak ubah api, selagi tu kita tak nampak kita punya graf HP ni makin naik ataupun makin turun. Adakah dia makin naik atas ataupun dia makin turun? Kita tak tahu. Okey, banyak orang cakap CDI. Panggil lah CDI non-cut off. Ni dia nak beli. Bang, ada tak CDI tak ada cut off? Kita dengar menggigil tu, takut tu. Ya, lu orang mau kasi dia tak ada cut off. Ni bayar berapa boleh pergi lah RPM lu lah? 15 lah? 18 RPM lah? Lu cerita sama saya. Kita kasi naik tengok. Naik tengok boleh pergi lah 15. 14 pun boleh tentu tau. 14 pun boleh tentu lagi. Lagi mau sampai ni lah, non cut off lah. Saya mau CDI, saya motor saya saja. Buka Samira, buka CDI non cut off. Apa CDI apa? Orange tie, blue tie, apa lagi? Cerita saya semua nak tie je. Okay, CDI nak harga paling murah. CDI nak harga RM85. Non cut off. CDI custom RM80. Beli kat mana? Shopee. Beli kat Shopee. Tu nak motor tahan lasak, belilah CDI non cut off untuk prestasi yang cemerlang. Okay, so kita cerita sikit pasal CDI. Sikit yang masuk lah. Okay, berapa minit lah? 17 minit. Okay, alhamdulillah. Dah lama sangat. Okay, rugi whiteboard besar tak pakai ni. Kan, itu hari claim whiteboard kecil lah, apalah, tak nampak. Okay, kita tunjuk CDI lah. Bagi tak faham, CDI ni orang kata non cut off. Ingat nak laju. Sedangkan sebelum ni dia pakai CDI standard. Contohnya lah, CDI standard dia HP dia boleh sampai apa? Contohnya lah, motor standard 14. Pakai non cut off. Tu dia pergi kat sini 12. Apa cerita? Apa ingat tak ada bukti ke? Kita dyno kita tahu tau. Banyak orang cakap okey boleh naik pakai CDI, di CDI non cut off lah. CDI Shopee. Orange ataupun orang cakap eja lain sikit lah. Orange toy. CDI orange toy bang, saya nak non cut off. Pakai tu dia motor makin mendak bang. Dah makin mendak. Lepas tu ujung ni orang cakap tu dah perit gila dah. Dia macam kita akan bunyi, ada bunyi something yang knocking ataupun benda something lah yang kita tak dapat nak ceritakan. Susah sebenarnya. Sebenarnya tuner tahu macam mana motor tu stress, motor tu lembut. Itu bukan daripada tangan tuner tu. Tangan tak pedung, habis. Okay. So kalau pakai CDI biasa pun sebenarnya, CDI standard boleh jadi power juga kalau motor dia standard. Tapi bila dah modify apa semua, kita akan tengok adakah graf dia boleh naik ataupun turun. Contohnya lah, ini 22 degree. Standard contohnya 22. Pakai non cut off ni, Shopee ni, ada bantai berapa? 35 bro. Kau mana tahu? Kau kecam itu? Kau pun tahu kau kecam tu. So kita tak tahu. Kalau kita tak naik dyno, lagi-lagi kalau beli CDI tu tak ada dia punya manual book. Tak tahu ini degree berapa ni sekarang dah ada, MB dah ada keluar. CDI cari elok, kita tekan laptop dah ada, Espada dah ada, SCK pun ada kat belakang tu kan, dah tunjuk kan graf. Itu penting dia graf tu, kita kena try. Lagi-lagi pula beli CDI yang kotak saja kosong, dalam warranty apa tak ada. Tahu bedal, tengok motor sebulan 2 bulan dah berasap.
Sebab dia akan makan. Dia akan makan mata dia sebab atas dia punya gigi api tu. Sebab awal lah. Contohnya kita tunjuk lah. Satu lagi kalau atas rentas, ada blok. Satu ini blok. Nak tunjuk lah degree ni abang. Degree ni apa benda? Bila? Apa benda function degree ni? Okay. Dekat sini mungkin ada yang tak tahu. Okay, 35 degree. Contohnya piston. Okay. Ini atas kali ni paling top lah. Okay, ni orang panggil apa dia? TDC. Alright, biasa kat sini kita akan tengok apa? Dia tulis 35 BTDC. Akan nampak BTDC. BTDC ni sebelum ke selepas? Sebelum piston. Okay, ni piston. Ni piston sampai ke atas. Piston tengah nak naik, tengah nak letup tu, ini CDI dia function. Kan ni kalau 35 agak-agak dia awal ke dia cepat? Awal dia cepat pula. Awal ke dia lambat? Awal. Sebab 35 lagi 35 degree dia dah bagi api. Motor tu sebenarnya tak ready. Tak ready. Macam kau kan. Belum orang tak suruh kerahkan badan belum kerahkan tengah lebih orang tumbuk kau. Berbanding dengan kau dah ready. Orang tumbuk kau. Tak sakit sangat sebab kau dah kuatkan kau punya immune. Betul tak? Macam urat kau kan. Okey, kau relax orang tumbuk. Relax. Sama. Tapi kau tengah berlepak, kau tengah tidur ke orang tumbuk. Asal apa jadi? Senak apa semua kan. Sama macam ni. Kau senakkan dia setiap hari kau. Mana nak tahan? Kau nak tahan? Siapa kasi tahan? Tengah lelek kan? Kau tengah lelek tengah rehat dia, terrajang kau. Tak boleh. Berbanding kau dah ready, okey, rajang lah. Mana kau ready? Sama konsep dia, lebih kurang. Okey? So kita ambil lah 22 degree. 22 degree bermakna 22 degree ni, contoh kalau kat atas ni, dia dah hampir-hampir. Contohnya dia dah hampir-hampir. Contoh BTDC ni, yang tadi TDC. Dah kamera nampak tak? Nampak. BTDC Full wide pak. yang ni BTDC dia. BTDC maknanya ini 22. Yang ni 22. Yang ni kosong. Okey, sebelum sampai atas tu 22 degree. Bermakna dah nak sampai atas baru dia letup. Dia ready, minyak dia dah masuk, baru dia letup. Ini minyak belum masuk lagi apa semua kau dah bagi dah api. Kan? Tu boleh jadi knocking, boleh jadi macam-macam. Sebab orang cakap, bang, saya nak sedia api cepat dah, nak api besar lah, apalah. Tapi cakap benda yang tak tahu. Dengar ada kawan-kawan, dengar ada FB, FC, macam-macam lah, IG lah, apalah. Kawan-kawan lah kena mamak pumpang-pumpang, sembah terbang semua. Meja pun boleh terbalik. Pasal CDI ni. CDI ni aku beli lampu biru, lampu kuning lah. Abang apa lampu biru? Dual band ni tak nyala ni kenapa apa semua. Cerita benda yang kau cakap benda yang tak faham. Baik kau cakap benda yang kau faham. Lagi elok. Tapi kalau tak faham, diam je. Biar orang bumbang, kau tengok YouTube aku. Senang. Alright, itu saja. Ada siapa yang tak faham? Sebab kita habiskan YouTube ni lama juga ni. Okay, lebih faham. Ini sedikit sebanyak knowledge basic pasal minyak dengan api. Okay, jangan ingat CDI besar, motor kau laju. Baik semua bantai je kan, 100 BTDC ke kan. Ataupun direct terus je. Ambil current tu, direct terus api. Tak payah padam. Tak payah padam terus. Boleh faham? Sekarang kan api dah pecah-pecah, pak. Setiap kali pulsar tu lalu ada magnet. Okey? Dah keletup. Kenapa tak buat full pulsar je? Api direct je. Logik tak kalau cakap nak sistem besar-besar ni, betul tak? Baik buat terus je api. Ataupun kau senang, lighter terus. Lighter kat bawah tu. Bagi api terus. Kau cakap smart plug. Okey. Banyak. Lepas tu white tu lain sikit. Batu dia banyak. Tapi kalau tak ada api tu dia tak ada function, tak terbakar. Right? So macam kita tahu lah, nak jadikan satu power ni mesti dia kena ada apa? Nak ada power, dia kena ada udara, dah kena minyak, dah kena ada api. Tiga benda. Okey, dan dia akan melalui 4 proses. Okey, proses apa? Masukan, lompatan, letupan, exhaust. Okey, itu basic. Kalau tak tahu basic ni, nak naik dyno pun buat apa? Buat benda yang tak tahu, lagi rosak untuk orang je. Okey, tu adalah basic untuk kita nak dyno lah. Okey, siapa dah lepas, agak-agak dah lepas. Okey, bang, saya tahu bang, apa benda semua ni. Okey, kita boleh ajar pada dyno. Mana benda tu kita dah kurangkan sikit katanya risiko untuk merosakkan daripada membaik pulih ya. Okey. So dyno ni kesimpulan ni lah. Okey, semua faham? Kesimpulan dyno ni kita ada bukti lah. Kita boleh nampak. Kita boleh observe. Berbanding dengan kita kalau bawa jalan raya kita tak tahu. Oi, sedap ni, sedap. Padahal ni sedap ke?
Sebab apa tau? Kita dah tahu. Okay, sedak dia pasal dia sedap. Padahal kita tahu motor mendap gila. Tapi sebab feeling tu, bila orang cakap sedap pakai sedak ni, sedap pakai sedak ni. Pakai je confirm rasa macam macam sedap macam kita ya. Bang, lepas pasal motor mesti ringan. Betul tak? Pasal motor mesti macam ringan. Padahal pasal motor debu tu takkanlah 1 gram berapa gram kau rasa ringan. Tapi sebab aku cakap pasal motor mesti ringan. Feel dia tu lain. Sama macam CDI. Okay? Alright. Berbanding dengan minyak hitam tu betul macam aku cakap, bang, tukar minyak hitam ni seringan. Memang betul. Sebab kita dah replace benda yang baru. Bukan macam teori pasal motor. Minyak hitam ni betul. Tukar minyak hitam memang seringan. Memang betul. Okay, dia punya enzim dia tu, ion dia tu melekat-lekat antara gigi tu memang melincir kan. Lincir. Okay. Bila dah lama sangat molekul tu dah pecah, bila bergeser jadi berat. Memang betul. Minyak hitam tukar memang betul. Okay, tapi kalau teori konspirasi yang pasal motor tu aku tak tahu pasti lah. Pasal motor jadi ringan. Kecuali taruh minyak rantai. Dia betul jadi ringan. Jadi lincir. Okay, itu saja. Okay, inilah sedikit sebanyak. Pun dah lama dah, ingatkan dah 5 minit 10 minit. Sekali nak 20 minit 25 minit. Okay, tak apalah. Ini untuk 2 minggu punya okay kot. Lepas 2 minggu kita buat kelas. Okay, lepas ni kita pula nak dengar survival vision. Okay, ada apa-apa pertanyaan boleh tulis ruangan komen. Okay, untuk di YouTube lah. Tak apa sebab kita pun tak ada masa sangat nak buat YouTube. Macam kita punya video Rempeh next level tu. Okay, kita nak buat lagi video tapi kekangan masa dan motor berlambat-lambat lah. Kalau kita tengok kat IG dengan TikTok kita busy macam-macam kita buat. Nak buat satu video tu pun sebenarnya ambil satu masa yang lama, idea nak cut lagi apalah, dah kita tengah tunggu kita punya mic wireless kita. Yang harga bapak mahal tu. Tak apalah, kita try dulu tengok macam mana function dia supaya kita tak pakai benda ni lah, susah kan. Jarak-jarak nak ambil record semua susah. Okay, so itu saja daripada saya. Apa-apa boleh tuliskan komen, jangan lupa subscribe, like and share. Okay, beritahu kawan-kawan channel bagus kalau membantu lah. Kalau tak bantu tak payah lah. Kita channel lain. Okay, kita tak pernah memaksa untuk orang tengok kita punya channel. Okay, apa yang terbaik insyaAllah lah kita belajar. Yang tak baik tu sepanjang jauh lah. Kalau ada lebih bagus boleh tolongkan di ruangan komen. Kalau ada apa-apa yang kita explain tak betul lah. Okay, minta maaf sebab tak ada saya kata, memang tak ada one edit pun. Kita biasa kita cut, kita termasuk ke. Okay, itu saja daripada saya. Bye, Assalamualaikum.